Okay, sebab sejam lagi pun. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, saya Nur Izzati Khairuddin mengucapkan selamat datang ke Taklimat Koordinasi Program Penjanaan Berasaskan Kepakaran. Okay, hari ini ambil masa dalam 1 jam sahaja. Okay, dan dia boleh, next slide boleh? Nak bacakan sedikit agenda sebelum kita mulakan kita punya taklimat pada hari ini. Okay, agenda ada dalam 4 sahaja, iaitu pertama ucapan aluan dari Prof. Rektor, dan kedua penerangan ringkas dan taklimat bengkel oleh Koordinator UPIK lah, Dr. Anglisin. Dan ketiga penerangan proses penjanaan oleh peneras penjanaan, Dr. Atifah Najwani. Dan yang keempat adalah sesi Q&A. Okey, jadi tak nak kita buang masa, saya ingin menjemput Prof. Rektor, Prof. Dr. Haji Khuzair, Haji Ismail untuk memberikan kata-kata aluan. So, dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kepada Ketua Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam warga Malaysia. Okay, yang saya hormati ya, Profesor Teknologi Software Azlan, Timbalan Rektor Hal Akademik, Profesor Madia Dr. Teknologi Dr. Syukur Sanim, Timbalan Rektor PJI, M, dan Profesor Dr. Ahmad Nizan, Timbalan Rektor SCP, Dr. Ang, Barisan Penjelas UPIK, Dr. Atifah, Siti Nolia dan Nur Izzati ya, serta dihormati sekalian para pensyarah dan staf pengitangan UiTM. Pertama sekali, alhamdulillah kita sama-sama dapat hadir pada sesi pada ini di dalam majlis anjuran UPIK, iaitu sesi taklimat meneruskan program penjanaan pendapatan berasaskan kepakaran kampus UiTM Perlis ya. Jadi secara asasnya perubahan UPIK adalah sejajar dengan aspirasi pembangunan berkelanjutan di negara kita, di mana kepakaran tenaga pelajar, terutama pensyarah kita di sini merupakan elemen terpenting ya bagi sebuah pusat pendidikan di negara ini. Yang sama ada terutamanya peringkat universiti. Jadi bertepatan dengan ini satu unit baru iaitu di bawah PJIM-A telah ditubuhkan sebagai unit pengurusan inovasi dan kepakaran ataupun UPIK, di mana objektif utama perubahan unit ini adalah seperti berikut. Pertamanya ialah untuk mengurus dan mengetengahkan kepakaran para pensyarah di UiTM Johor Perlis. Kita tahu bahawa universiti adalah merupakan gudang ilmu dan pensyarah-pensyarahnya adalah merupakan penyimpan-penyimpan ilmu tersebut. Jadi kalau kita hanya simpan saja ilmu itu di universiti, tak dikeluarkan keluar pagar universiti, maka tidak ada gunanya. Sebab itulah kita adakan unit pengurusan inovasi dan kepakaran supaya kita boleh mengurus dan mengetengahkan kepakaran pensyarah kita, terutamanya di UiTM Perlis ini kepada masyarakat-masyarakat kat luar sana, insya-Allah. Yang keduanya menjadi pengurus pada penganjuran program, aktiviti, bengkel, seminar dan sebagainya yang menjana pendapatan kepada UiTM Johor Perlis. Kita tahu bahawa rata-rata kita pensyarah, kita banyakkannya kita bila dah mula semester dan sebagainya, kita mula bersibuk dengan pengajarannya dan sebagainya. Kadang-kadangnya kita tidak ada masa untuk untuk menguruskan seminar, untuk menguruskan program-program. Jadi sebabkan itu tujuan utama antaranya penubuhan UPIK ini adalah untuk memudahkan tuan-tuan. Tuan-tuan adalah pemegang kedua ilmu, jadi penganjuran untuk membuat seminar sebagainya, penganjuran itu akan akan dilaksanakan oleh UPIK dan tuan-tuan hanya sebagai pemberi ilmu tadi. Jadi dan itu yang penting. Yang ketiganya mengurus program berkaitan inovasi dan bantu ketengahkan produk inovasi yang berpotensi untuk ditengahkan kepada pihak industri. Kadang-kadangnya pensyarah-pensyarah masuk dalam inovasi peringkat universiti, peringkat negara sampai ada peringkat antarabangsa sebagainya, you have the product. Tapi kadang-kadang kita tidak ada masa untuk menengahkan kita punya produk kepada industri. Jadi UPIK akan bantu pensyarah-pensyarah tadi untuk menengahkan produk-produk kita hasilkan tadi kepada pihak industri. Itu tujuannya. Dan last sekali ialah mengkoordinasikan projek pendaftaran perundingan. Ya, jadi ada 4 utama penubuhan UPIK ini ialah untuk membantu sebagai pensyarah. Jadi tuan-tuan, contoh bila kita mengadakan seminar, untuk seminar itu akan dikendalikan oleh UPIK, tuan-tuan hanya sebagai pemberi ilmu pada masyarakat luar, dan hasil daripada program-program itu kita jadikan pendapatan
tuan sendiri dan sebagainya akan masuk pada tabung universiti. Jadi hadirin semua sekalian, oleh demikian bagi mensaksikan objektif pendanaan pendapatan yang dinyatakan itu, pihak UPIK bertanggungjawabkan untuk mengkoordinasikan banker-banker secara bersiri bertujuan untuk membantu meringankan beban tugasan para pesyarah dan tangga UTM Perlis untuk penghasilan modul atau package program pendanaan pendapatan yang boleh ditawarkan kepada peserta sama ada dalam maupun di peringkat antarabangsa. Mungkin sekarang ini kita contoh kita mengadakan program melalui dengan ODL sebagainya mungkin tidak banyak masalah. Tapi apa kata sekiranya program itu diadakan secara face to face, sudah tentulah mengambil masa dan perancangan dan sebagainya. Sudah tentulah tuan-tuan sebagai mudang ilmu itu tak sempat nak melakukan yang kerja-kerja yang lain. Right? Sebab itulah UPIK akan membantu untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi untuk mengadakan seminar. Kalau boleh kita mahukan bahawa kalau boleh UPIK ini sebagai center, the main center kat universiti yang mengendalikan program-program tersebut. You are syarat hanya untuk give the module saja, right? Jadi kalau kita kurangkan, pada tak payahlah di fakulti pun nak mengadakan seminar, dia orang pun yang terlibat orang yang sama juga. Jadi setiap kita bicara ni ada kerja lain, ada banyak apa sibuk dan sebagainya. Jadi pengajuran itu dibuat oleh OPIK, tuan-tuan hanya sebagai penceramah dan sebagainya untuk menjalankan program tersebut. Jadi justru itu sesi taklimat hari ini adalah bertujuan untuk memberi pengenalan dan pendedahan kepada semua pensyarah dan staf UiTM Perlis untuk sama-sama beri sokongan padu dengan menyertai paket-paket bersifat penjanaan dengan menggunakan pakai semua kepakaran-kepakaran yang ada dalam kampus kita ini sama ada dari pengetahuan, pensyarah maupun pengalaman dan kemahiran tangan bukan akademik yang lain. Jadi pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh pasukan UPIK atas usaha yang telah dijalankan untuk mengadakan sesi taklimat ini dan silsilah penjanaan yang diadakan seterusnya. Jadi akhir kata ucapan jutaan terima kasih juga atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk meluangkan masa untuk turut hadir di sesi taklimat pada pagi ini dan semoga kita semua dilindungi dari wabak penyakit COVID-19 dan diberikan kesihatan yang baik untuk terus berkhidmat pada UiTM Perlis dan juga pada negara kita yang kita sayangi ini. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih Prof atas kata-kata aluan tu. Okey, sekarang saya mempersilakan Koordinator UPIK, Dr. Amlisin untuk memberikan pesanan ringkas berkaitan UPIK dan seterusnya menerangkan beberapa perkara mengenai taklimat pada hari ini. Okay, silakan Dr. Am. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh? Okey, terima kasih Dr. Izzati. Hai Prof. Okey, kita perlu move ke next slide kot. Okey, pengenalan nama saya di tengah, muka saya di tengah. Okey, so inilah carta organisasi UPIK. Dia satu unit di bawah PJIMNA, and then kita ada 3 pengenalas, Dr. Noor Izzati, bahagian pengenalas bahagian perundingan, Siti Noliah bahagian inovasi, Atifah penjanaan. Okey, so setiap bahagian kita ada expert lah, okey, kaki tangan untuk tolong uruskan. Okey, so katakan kita ada macam soalan-soalan nak tanya tentang perundingan, walaupun kita tahu perundingan sekarang diuruskan oleh UTWB, so boleh saja tanya Dr. Noor Izzati. Kalau penjanaan, okey, itulah Port Dr. Atifah, and then inovasi, okey, Dr. Siti Noliah. Okey, so apa-apa saja boleh tanya mereka. Tak ada tanya saya ke? Boleh juga tanya saya sebab saya di tengah mah. Okey, so nama dekat sana. Email, boleh saja pakai email UiTM. Contact, WhatsApp boleh, call boleh. Okey, latar belakang dan objektif UPIK seperti yang telah dibagi tahu oleh Prof Rektor kan. So dia sebenarnya nak
menyelaraskan aktiviti inovasi dan kepakaran para pensyarah dan staf UiTM Perlis. Okay, so kita tahu lah kan, kita dekat UiTM Perlis ni banyak staf yang ada kepakaran, tapi kan tak banyak aktiviti yang berdasarkan kepakaran yang telah ditukar kepada program-program yang bersifat penjanaan. So itulah sebab kita nak macam mengembangkan lagi aktiviti-aktiviti penjanaan pendapatan ni supaya kita tahu UiTM Perlis ni bukan saja satu institusi mengajar, kita juga mempunyai kepakaran dari pelbagai bidang, contoh programming untuk orang komputer kan, ataupun perakaunan, ataupun tak tahulah, banyak saja sebenarnya. Bila kita sembang-sembang dengan kawan kan, banyak saja idea macam mana menjana pendapatan yang keluar. Tapi idea itu tinggal idea lah, dia macam tak pergi mana-mana. So kita harap dengan adanya unit ini, kita boleh membantu pensyarah kita ke, staf kita ke dalam merealisasikan idea mereka. Dan akhirnya, bukan akhirnya, seterusnya lah, bagi orang kenali siapakah ada UiTM Perlis ini. So mengalahkan aktiviti penjanaan pendapatan, ini yang kita nak teruskan hari ini. And then menguruskan program aktiviti perundingan dan kepakaran. Terima kasih kepada pensyarah yang telah mendaftar program mereka dengan UTVB dan juga memaklumkan kepada UPIK, sebab semua data-data itu akan disimpan dan kalau satu hari nanti pihak yang berkenaan kan, tak tahulah siapa, mereka perlukan data tersebut, kita bolehlah tunjukkan bahawa inilah program-program yang telah dibuat oleh pensyarah kita dan didaftarkan dengan UTVB. So kami harapkan seterusnya pemakluman tersebut begini akan diteruskan lagi kepada yang ada buat program dan daftar dengan UTVB, teruskan memberi rekod kepada data kepada kami dan kami akan simpan dalam rekod kami. And then sebenarnya banyak saja pensyarah kita yang telah memberikan feedback macam itu, data. So kami sudah simpan lah banyak juga. And then yang terakhir, kita akan menyelaraskan program aktiviti inovasi. So sejak wujudnya UPIK awal tahun ni, bulan 3, kami telah menolong untuk menganjurkan juga ada menganjurkan SIC 10 and then mengkoordinasi kita punya contingent ke IMIT SIC International Innovation yang diadakan dekat Pahang, dan yang terbaru adalah IIDEX di Shah Alam, IIDEX 2021. And then satu lagi tadi kan, penjanaan pendapatan yang terbaru ada Arau International Poetry. Kalau tak silap hari ini hari terakhir untuk join, so bolehlah buat sedikit promosi kan. So sesiapa yang rasa ada sesuatu untuk disuarakan dalam cara poetry kan, puisi kan, so bolehlah sempat lagi hantar pernyataan kepada kepada APB. Tapi kalau tak dapat contact number mereka, boleh saja contact kami, sebab kami membantu mereka dan kami akan pastikan setiap pernyataan dapat diterima. Slide yang seterusnya. So fungsi utama penjanaan, dia nak membantu pensyarah mengurus dan menganjur pelbagai bentuk aktiviti program dengan usaha sama dari dalam dan juga luar universiti. Boleh saja nak bergerak sendiri ke ataupun nak kerjasama. And then mengalahkan pensyarah menjana pendapatan sendiri dan universiti melalui kepakaran masing-masing menerusi cas yuran penyataan. So
penjanaan pendapatan ni seboleh-bolehnya kita nak berdasarkan kepakaran pensyarah sendirilah. Ha? So nanti kita akan cuba untuk macam mana tukarkan idea kepada program yang simple dulu, dan lepas tu baru kita akan pergi kepada modul. Okay, so terusnya penjanaan pendapatan kepada universiti adalah melalui UPIK PJIMA berdasarkan cas pengurusan dalam bentuk peratusan dari jumlah pendapatan sesuatu program yang dijalankan. So mungkin ada yang tertanya kan, kenapa UPIK bantu kan dalam menganjurkan program penjanaan pendapatan ni. Okay, so pensyarah ataupun staf ada idea ataupun ada program yang nak dijalankan. So kenapa mereka perlu mendapatkan bantuan daripada UPIK? Okay, so daripada bantuan UPIK ini sebenarnya UPIK akan minta sedikit charge service lah. Okay, tapi bantuan yang akan diberikan nanti kita tengok. Okay, bagusnya bantuan yang akan kami bagikan. Okay, so next slide, thank you. Okay, so inilah situasi. So bayangkan situasi ini. Hari ini kita ada kelas dan kita sendiri perlu tetapkan jadual waktu dengan pelajar. Okay, so terusnya, sebelum itu kita perlu cari pelajar untuk sertai kelas kita. Okay, kalau kelas tak ada pelajar, tak ada kelas kan. And then lepas tu kita sendiri perlu cari cara untuk jumpa dengan pelajar. Tak ada kelas, kita kena cari platform online ke, Webex ke, Gmeet ke, apa yang kerja kan. Dan kedatangan pelajar pun kita perlu ambil sendiri. Wow, sudah rasa macam kelang kabut kan nak mulakan kelas. Dan akhirnya kita perlu sediakan semua bahan mengajar pada hari tersebut. So, satu task untuk mengajar tiba-tiba jadi macam ada cabang-cabang yang lain. Dan cabang-cabang itu yang bagi kita lebihan stres. Kita sebagai pensyarah, okay, contohlah kan, okay, bukan saja kita berfungsi sebagai pensyarah, kita ada fungsi lain kan, okay, fungsi dalam satu keluarga, okay, kena jaga anak, kena jaga ini, jaga itu. Wow, banyak saja kan benda yang kita nak jaga ataupun kena kawal. So, bayangkan situasi ini, dia akan bagi kita lagi stres. Dan dengan wujudnya UPIK, okay, dia macam analogi lah, okay. Semua yang kita rasa stres tu ataupun lebihan cabang-cabang tugas-tugas yang bercabang itu kita cancelkan. Dan apa yang berlaku ataupun apa yang kita perlu buat adalah hari ini kita ada kelas dan kita hanya pergi kelas tersebut saja tanpa perlu set timetable lah, engage the student ataupun cari cara untuk sembang dengan student. Okay, so analogi yang sama lah sebenarnya. UPIK ini dia cuba untuk menyediakan satu platform. Okay, pensyarah staff datang dengan idea, okay, and then kami akan cuba untuk bantu, okay, dari segi mungkin penyediaan tempat, okay, surat menyurat. Sometimes bila kita sebut tentang surat rasmi, sudah rasa sakit kepala kan. So dengan adanya UPIK, okay, kami akan cuba bantulah. So sebarang pertanyaan berkaitan dengan penganjuran program penjanaan ataupun apa-apa program, datang sembang dengan kami. Kami ada 4 orang, saya dengan penyelaras, okay. Walaupun mereka mempunyai portfolio yang berbeza kan, tapi boleh saja sebab kami friendly punya, okay. Okay, seterusnya. So ini sebenarnya summary lah kepada apa yang saya cuba untuk sembang tentang kewujudan UPIK dan juga fungsi. Okay, so kita nak jadi seseorang yang dapat kurangkan beban kepada staf kita yang nak membuat program penjanaan. So mungkin daripada segi awal nak prepare kertas kerja pun kita boleh tolong. Okay, bagi idea lah macam nak tulis.
Okay, so fungsi UPIK membantu meringankan tugas-tugas pensyarah untuk membuat program-program penjanaan dengan menawarkan package-package. Okay, so nanti kita akan tengoklah package yang ditawarkan. Dan seterusnya, seperti yang sudah diulang banyak kali, kita akan koordinasi bengkel-bengkel bagi penghasilan modul ataupun package program penjanaan. Okay, so untuk tahun depan kita cadangkan program penjanaan seperti yang berikut. Baik. Okay, sebelum itu kita tengok juga kenapa kita nak wujudkan sediakan taklimat ini, sebab UPIK diminta untuk mengkoordinasi bengkel-bengkel berbentuk penjanaan secara berkala dalam mesyuarat penjanaan bulan September 2021. So agak berat sebenarnya bahu kan. Tapi ini semuanya untuk kebaikan kan. So kita akan cubalah untuk tolong. So ada saja idea nak generate income, okay, come to us. So kita akan cuba bantu. Okay. Okay, so siapa yang nak generate income, ada idea secara individual, no problem. Crossfield pun no problem. Okay, contohlah kan, orang computer science nak kerja sama dengan FSCU. Sun punya idea kan, skill base. Okay, skill base Contoh, membaiki basikal. Sekarang kan, okay, ramai orang suka kayu basikal kan. Traffic light merah pun mereka lalu. Oops, itu tepi sikit. Okay, so kalau basikal rosak, takkan kita nak terus hantar kedai kan. So mungkin kita boleh juga buat bengkel-bengkel macam mana nak jaga basikal, macam mana nak modify basikal. Okay, so idea-idea macam itulah. Sometimes dia nampak pelik ataupun tak ada orang akan pakai punya lah kan program itu. Tapi why not kan? Okay, jom. So our plans kan, so kita nak hasilkan modul dan dalam modul tersebut kita akan mempunyai overview, objective program, participant benefit dan cost outline. So ini untuk kita punya taklimat ataupun bengkel seterusnya lah. So dengan adanya modul, dan kita akan offer juga lah package, dan package mungkin boleh secara per group ke, per head ke, ataupun mempunyai time duration, day ke, week ke. So idea kita adalah melalui program penjanaan macam ni, kita akan hasilkan modul, dan modul-modul tersebut boleh dilakukan setiap tahun. Kan? So setiap tahun dia akan generate income yang consistent, constant. Wow. Bila dengar pun rasa macam good idea kan. So itulah kita nak share dengan semua orang taklimat hari ini. Okay, jom. Next. Contoh-contoh program yang boleh dijanakan. Okay. Contoh yang pertama, shaping your future with Ikigai. Wow, apa itu? So dia pun bagi tahu what is Ikigai. So benda macam ni saja. Okay, and then mereka buat satu brochure, buat satu poster dengan ada yang tentatif secara 2 hari dekat tempat mana, dekat hotel. Wow, okay, Grand Borneo Hotel, satu Borneo. Kita pernah pergilah tempat itu, conference. Okay, so nantilah bengkel kita cuba juga untuk hasilkan benda macam ni. Okay, satu modul, dan modul itu mempunyai banyak benda yang kita boleh menarik perhatian orang. Okay, contoh tempat itu tempat pelancongan. Wow, okay, daya penarik kan. Ataupun skill ataupun knowledge yang boleh didapati. Contoh yang ni, online training, social media marketing approach. Okay, so fee dia 120. Sorry, ini kita sebenarnya bukan nak promote sebab kita pun tak tahu siapa yang ni. So mungkin nanti satu hari kita boleh buat satu bengkel
yang hampir sama dengan ini tapi lagi power dengan yuran lagi murah. Okay, so kalau kita search dekat online kan banyak saja bengkel-bengkel sebegini kan. So why not kan kita yang mempunyai kepakaran dan juga apa ni infrastruktur dan juga kemudahan kan. So kita juga come up with our own version lah of the program. Okay. Ada lagi yang beberapa contoh kan. Contoh ni 2 days online training. Kalau kita juga buat 2 days online training on programming using Python, okay, 2 days tenis bengkel, boleh juga macam itu kan. 2 days volleyball, main volleyball. Oh, ini bukan main volleyball. Okay, ada lagi tak? Macam-macam lah kan. So itulah idea kita. Nak cuba kerjasama, okay, cakap kerjasama ke? Bolehlah koordinasi kerjasama kan, dengan pensyarah kita, staff kita supaya come up with something like this. Tengok dekat UMS ada, universiti yang lain ada, UiTM Perlis patut juga ada kan. Okay, so saya rasa sampai situ aja kot. Ada lagi. Nama saya muncul lagi. Saya rasa ini tentatif saja kot. So untuk construct module kita tentatively kita plan lah 12 November. Okay, sesi 2 jam. Supaya kita dapat come up with macam planning untuk the whole year kan. Bulan ni nak buat apa, bulan depan nak buat apa, atau ada apa aktiviti. And kita pun sudah ada macam pelajar LI lah, practical training yang kita boleh tolong untuk set up the website tu. So itulah plan kami. Okay. Yes. So seterusnya kepada Betty. Terima kasih Dr. Ang. Okey, jadi kemudian saya menjemput Dr. Atifah untuk menaras penjanaan untuk menerangkan proses-proses penjanaan. Okey, silakan Dr. Okey, terima kasih MC Dr. Izzati. Alright. So, Assalamualaikum. Okay, so saya tak nak buang masa panjang sebab dah setengah jam berlalu. So, saya nak teruskan. Okay, selepas Dr. Ang dah terangkan tadi a few things about the koordinasi program bengkel penjanaan dan everything. So, mesti soalan seterusnya adalah yang dah berminat nak buat bengkel penjanaan, dia akan tanya, macam mana nak buat kan? Itu soalan normal lah. So, macam mana nak buat tu, ini yang saya nak terangkan. So, kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk nak buat program penjanaan ataupun dah ada idea, okay, sama ada paperwork atau tak ada paperwork, is okay. Boleh datang dan hubungi kami. Salah seorang daripada kami is okay. Nanti kita akan set up meeting. Okay, kalau tengok kat sini, mula dia pemohon tu maksudnya organizer lah. Tuan-tuan puan-puan yang berminat nak buat program penjanaan boleh datang membawa kertas kerja ataupun tanpa kertas kerja, hanya ada intention saja dulu, tak apa, kita akan guide. Tapi kalau ada kertas kerja dah, alhamdulillah. So lagi cepatlah proses tu. Okey, bila dah ada kertas kerja, kita akan bincang sama ada model A atau B. Nanti saya akan tunjukkan package-package yang UPIK tawarkan, okey, untuk membantu meringankan tugas para pensyarah. Kita ada model A dengan model B. Nanti saya akan terangkan. So bila dah ada paperwork and then kita akan proceed untuk kelulusan kertas kerja. Di mana kelulusan kertas kerja ni ada dua peringkat lah ataupun dua bahagian, sama ada di HEA ataupun di bahagian pentadbiran. Untuk bahagian pentadbiran ni adalah untuk APB dengan fakulti yang tidak mempunyai tabung amanah. Okay. So contoh macam APB lah yang saya tahu. Okey, yang untuk fakulti-fakulti lain FSG, FPP dan sebagainya, semua kita akan minta kelulusan kertas kerja daripada high level akademik sebab semua fakulti ada tabung amanah masing-masing. Okey. So lepas dah approve, kita akan buat satu meeting lagi dengan bendahari untuk penyataan persetujuan nak pembahagian keuntungan tu. Okay, dah jelas pada situ. Lepas tu kita set up another meeting lagi untuk skop kerja pula. Tadi kita dah discuss pembahagian keuntungan, kita dah setuju model mana, tugas-tugasan. So the next meeting dengan UPIK adalah untuk pembahagian tugasan, apa yang UPIK perlu buat dan apa yang tuan-tuan puan-puan dengan tim perlu buat. So lepas tu kita buat pelaksanaan program. Habis pelaksanaan program, kita buat satu lagi another meeting is postmortem lah, meeting untuk yang program penjanaan yang dah berlaku tu.
bendahari setiap program diminta untuk membentangkan perbelanjaan dan pendapatan. So daripada situ UPIK akan keluarkan surat arahan kepada bendahari untuk membuat pembahagian keuntungan lah yang seperti mana yang dah dipersetujui di awal perbincangan dengan UPIK. So itu sahaja. Kemudian tamat. So at the end yang penting kalau tuan-tuan perempuan berminat untuk nak buat perencanaan dengan UPIK, sama ada tak ada kertas kerja pun boleh datang jumpa kami, ataupun it would be better kalau dah ada kertas kerja. So lagi cepatlah proses tu. Kita akan guide. So template kita akan bagilah. So anything just hubungi kami saja. Alright, and then next. Okay, saya nak sebelum saya nak introduce kami punya model ni adalah model yang kita baru buat lah. Since UPIK baru ditubuhkan, ini adalah the first and the only one model yang kita try workout selama hampir setahun. Dan baru sahaja diluluskan dalam meeting JKE tempoh hari dalam bulan Julai. So model yang kita keluarkan ni adalah it's not just like datang macam tu saja. Ianya berperingkat-peringkat. Kita ambil feedback daripada road tour yang kita pernah buat awal tahun lepas tu. Okay, kita pernah buat road tour. Kita minta pendapat para pensyarah which is the best model nak UPIK nak come out, sebab sebelum ni memang tak ada model perencanaan. So selepas tu kita tengok pula berpandukan lagi pada perkeliling bendahari bilangan 3 tahun 2021, barulah terhasilnya 2 model yang UPIK perkenalkan dalam perencanaan ni. So mari kita tengok model dia. Okey, ni tak adalah, ni semua perkeliling bendahari je lah. Yang ni yang kita berpandukan tu, keluarlah model ni. Okey, so kalau tuan-tuan perempuan datang dekat UPIK, previous slide ya. Kalau tuan-tuan perempuan datang pada UPIK, kita akan suggest tuan-tuan dan perempuan untuk melihat kedua-dua model. Ini model yang kita ada A dengan B. Beza dia, A kalau tuan-tuan dan perempuan organizer datang tak ada AJK. Maksudnya individu. Tak ada AJK, datang perseorangan tapi nak buat program perencanaan. So UPIK akan minta untuk pemilih model A lah sebab tanpa AJK. So bila model A, dia punya service charge kepada UPIK ni kita akan ambil up to 40% lah. Bergantunglah tuan-tuan boleh pilih. Nanti saya akan tunjukkan pilihan package-package yang ada. Okay. Kemudian kalau katakan tuan-tuan dan perempuan dah ada AJK sendiri, dah ada team sendiri, so boleh proceed dengan model B. Model B hanya 10% sahaja jumlah charge perkhidmatan yang UPIK ambil melibatkan protokol dan surat menyurat sahaja. Yang lain tim tuan-tuan dan perempuan boleh buat sendiri. Ada AJK semua kan. So boleh sendiri, sebab tu kita tak ambil charge yang banyak. Berbanding dengan model A, kita ambil charge yang tinggi sebab kalau tuan-tuan perempuan datang tanpa AJK. Okay, so saya nak terang sikit setiap model ni. Next slide. Okay, for example, okay, sebab tadi kita buat model ni adalah berpandukan kepada perkeliling bendahari. So kita tak boleh nak lari daripada perkeliling yang dah ditetapkan, iaitu potongan 60-40 yang tuan-tuan boleh tengok kat sini. Okay, so bila katakan dah habis program, okay, so katakan tuan-tuan perempuan dapat menjana for example RM1,000 jumlah bersih setelah ditolak honorarium, setelah ditolak segala-gala pembelanjaan, kita dapat for example RM1,000, okay, RM1,000 keuntungan bersih. So dari RM1,000 tu UPIK akan ambil charge perkhidmatan yang telah dipersetujui sama ada 10%, 20%, 30% ataupun maksimum 40%. Sini adalah bahagian charge perkhidmatan untuk UPIK. Selepas daripada tolak tu, for example, tuan-tuan perempuan ambil package yang 30%. So, kita tolak 30%, ada lagi balance RM700. So, dari RM700 ni baru kita bahagi kepada yang ikut perkeliling bendahari tu 60-40. So, 60 ni akan pergi kepada induk lah. Induk, okay, 60% kepada universiti. Dan 40% ni pensyarah ni terpulang kepada tuan-tuan dan perempuan sama ada nak contribute balik kepada fakulti ataupun nak ambil semua kepada RIG ataupun nak ambil semua ke individu. So kita tak kacau dah. Sebab untuk kampus kita dah ambil charge dekat UPIK ni. Charge UPIK tu adalah mewakili sumbangan kepada kampus lah. So 40% yang tuan-tuan perempuan dapat tu adalah solidly kepada tuan-tuan perempuan punya team sahaja. Sama ada kalau nak buat individu dapat seorang ataupun nak buat by RIG terpulang kepada RIG tu nak ambil semua, ataupun kalau nak contribute balik kepada fakulti dan sebagainya, so kita tak kacau 40% tu. Cuma yang tertakluk kepada perkeliling tu 60% ni saja kita tak boleh usik. Itu memang akan disalurkan kepada induk lah. Okay, alright. So, okay, next model adalah model B. Okay, model B ni yang kalau datang dengan AJK lah, semua dah ada. AJK teknikal dah ada, AJK promosi dah ada, AJK dan sebagainya tu semua dah ada. So UPIK tak perlu buat apa-apa, hanya nak kolaborasi dengan UPIK. So UPIK hanya akan in charge bahagian protokol, which is melibatkan surat menyurat
dan CJ semua tu. So kita hanya ambil di situ just 10% saja. So the first our customer, our client yang dah berjaya menggunakan model ni adalah APB lah. So congratulations kepada Fakulti APB yang diorang, yang Dr. Ang bagi tahu tadi tu, diorang tengah buat poetry festival. So that is the first client kita, okay, yang menggunakan model B ni. So kami mengalu-alukan lagi untuk klien-klien yang akan datang untuk cuba pula model A dan sebagainya. Okay, so ini kalau kita tengok kat sini, bila guna model B datang dengan AJK, so bila UPIK dah ambil 10% saja, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat keuntungan lebih tinggi lagi lah. Sebab berbanding dengan model A tadi, sebab model A tadi dah tolak cas perkhidmatan sampai 40%. So keuntungan yang untuk 40% kepada pensyarah tu dah berkurang lah. So kalau ada AJK, it would be better lah. Sebab keuntungan tu akan jadi lagi besar. So tuan-tuan perempuan boleh ambil keuntungan 40% tu untuk diri sendiri, RIG ataupun nak sumbang balik kepada fakulti ke, itu terserah. Okay, alright, jelas. And then, okay, so ini dia. So package yang kami tawarkan ada 4. So sama ada yang untuk satu ni pengurusan acara dan protokol ni wajib lah. Sebab bila kita berkolaborasi dengan UPIK, this is the wajib package yang perlu ambil lah. At least the minimum package 10%. So ini ditetapkan. So kalau katakan okay, tuan-tuan perempuan dah ada AJK technical, dah ada AJK tempahan tapi tak ada logistik. So nak UPIK cover logistik. So tambah lagi 10%. Macam bisnes lah kan. Banyak tambah package, banyaklah tolak tu percentage tu. Macam tu lah. So kalau kata kita orang dah ada semua dah. Nak mau UPIK dengan nak surat daripada UPIK, CJ semua saja. So ambil 10% saja. Tak perlu lagi 40% ni. So kalau katakan datang tak ada AJK langsung, datang seorang je ataupun datang kita ada group tapi tak ada AJK, tak siapa nak support. So kena ambil up to 40% lah. So potongan dia akan jadi semualah, nak ambil protokol, nak ambil logistik, nak ambil teknikal, nak ambil tempahan. So dia akan pergi kepada up to 40%. So boleh pilih, kita tak paksa, boleh pilih daripada 4 package ni nak ambil yang mana. Okay, nak ambil yang mana boleh pilih. Nak ambil pengurusan acara saja ke, logistik ke, teknikal ke, tempahan ke ataupun semua sekali nak ambil. Alright, itu saja yang kita tawarkan package-package. Alright. Next. Itu saja. So kalau berminat, okay, berminat nak buat sebarang program penjanaan, bolehlah kontak kami. Macam saya beritahu tadi, tak ada paperwork, jangan risau. Kontak kami akan bagi template dan kami akan guide macam mana nak buat paperwork. And kalau dah ada, kita akan proceed suruh pilih model A ataupun model B. And kami berharap tuan-tuan perempuan dapat datang dengan model B. So that keuntungan tu lagi banyak lah. And then kerja kami pun berkurang. Itu sebenarnya. So kalau boleh ada team, ada AJK, so easy lah macam yang APB buat ni, dia orang dah ada team dah. So UPIK hanya support untuk protokol surat menyurat sahaja. Sedang berjalan sekarang. Dan insyaAllah FPP akan menyusul, Fakulti Perniagaan akan menyusul tahun depan punya program penjanaan juga. Kerta kerja dah diluluskan, cuma program tu tak berlangsung lagi. Dan kita menunggu lagi klien ketiga, keempat dan seterusnya untuk penjanaan kampus kita. Okay, itu saja. Terima kasih. Go to you, Dr. Izzati. Thank you. Latifah. Okey, jika tuan-tuan ada soalan, boleh lontarkanlah kepada kami untuk kami dapat jawablah untuk soalan tersebut. Ada soalan nak tanya tak? Ada yang berminat ke? Ada idea ke? Satu lagi berkenaan dengan link insert untuk taklimat pada hari ini, saya telah letakkan di chat box. So tuan-tuan dan perempuan bolehlah isi link tersebut. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Dr. Latifah dengan Dr. Ang. Kami menunggu jika ada sebarang kemusykilan nak tanya tentang program penjanaan, kita boleh jawab sekarang. Ataupun kalau tak ada nak tanya sekarang, it's okay, boleh contact kami lah melalui email ke ataupun call pun boleh kan. Assalamualaikum, saya nak tanya sikit. Salam. Kalau program penjanaan tu tak melalui UPIK pula UPIK.
Tapi kita buat program penjanaan, kita sediakan semua apa, tapi tak melalui UPI. Boleh ke tak? Dr. Ang nak jawab ke macam mana? Dapat Atifah jawab lah. Okey, tak ada masalah doktor. Untuk soalan tu, kalau doktor boleh buat program sendiri tanpa, kalau rasa tak terbeban dengan tugasan, boleh handle sendiri, then it's okay. Tak ada masalah. Still sama juga. Tapi So masih yang kami kena UPIK ni kena 10% tu kena bagi kat UPI juga ke macam mana? tak. Kita tak ambil langsung. Sebab kita tak melibatkan tak melibatkan kolaborasi dengan UPIK. So memang tak perlu bayar apa-apa lah. Sebab tu di bawah doktor dengan tim sendiri. Dan kita hanya ambil ni kalau nak kolaborasi dengan kita ataupun memerlukan bantuan daripada pihak kita. Itu saja. Okey. Kalau tak ada, should be no problem. Okey, jelas. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey. Cuma saya nak maklumkan, saya ni Pak Raizal. Saya nak maklumkan bahawa yang agihan yang 40-60 tu ditangguhkan sehingga tahun depan. Julai tahun depan. So sekarang ni kalau ini program yang dijalankan daripada sekarang sehingga hujung tahun depan, sehingga perjalanan baru nanti, tidak diagihkanlah kepada universiti. Maksudnya keseluruhan keuntungan tu akan masuk balik kepada amanah jabatan sendiri lah. Maksudnya Raiza untuk tahun depan baru dipotong lah 60-40 tu. Hanya untuk tahun ni je lah yang tu belum saya dipotong. cakap dalam bulan Julai kot baru dipotong, yes. Okay, terima kasih Puan Raiza. Okey, ada soalan dari Puan Hayati. Okey, program penjanaan ini hanya dalam skop akademik sahaja ke atau boleh skop lain? Contohnya jualan produk ataupun servicing. Dr. Okey. Ang jawab. Okey, saya jawab. Boleh saja skop lain dalam produk ataupun servicing. Servis lagi bagus kan kalau kita ada macam knowledge kan, nak share dengan orang lain dan kita pakai knowledge tu untuk membantu smoothkan kerja orang lain kan. So itu yang kita sebut sebagai servicing good. So itu akan sangat-sangat dialu-alukan lah dengan program penjanaan macam itu. Kalau jualan produk pun okey. Cuma tak pernah handle lah. So mungkin kena sembang dulu kot. Kita boleh bincang dulu yang itu. So saya tambah sikit So program penjanaan ni bukanlah terbuka kepada kaki tangan akademik saja, pensyarah saja. So terbuka kepada semua, seluruh kampus. So kalau tuan-tuan perempuan ada kepakaran mungkin dalam bidang sukan, for example kan, bidang sukan ke, bidang pentadbiran ke, admin ke, so boleh nak berkongsi kepakaran yang teknikal pun boleh, tak ada masalah. So semua tu boleh dijanakan. Semua kepakaran sama bukan sahaja dalam bentuk akademik, boleh dijanakan dan boleh dibuat duit. So kami mengalu-alukan idea-idea yang seumpama tu datang dengan kita dan mungkin kita boleh work out kepada paperwork dan boleh buat satu program lah untuk menyumbang kepada kampus. Okay. Soalan lagi? Saya nak tanya juga lah. Untuk kalau yang nak buat pengkomersialan, adakah tertakluk kepada unitnya ataupun dia ada unit lain dalam PJI ataupun terus kepada Alam yang berkaitan dengan Bicom? Kan kalau ada katalah researcher tu dia nak buat, dia dah ada produk and then dia nak commercialize tu macam mana? Sebablah ada yang tanya nanti kan, mungkin ada yang macam hand sanitizer kan kita dah buat and then kita nak produce secara besar-besaran, commercialize. Adakah unit di bawah PJI ni ada yang akan menguruskan tu macam mana? Yang ni soalan boleh tak saya nak request kita punya direct jawab ni, soalan advance level ni. Dr. Syukur, tolong.
Doktor tak dengar. Tak dengar. Untuk salah satu tujuan UPIK juga selain daripada penjanaan dan juga perundingan, UPIK juga dia fokus on innovation dan juga commercialization lah. Jadi untuk tujuan tersebut, pensyarah boleh liaise dengan UPIK dan UPIK akan bantu untuk liaise dengan BITKOM lah. Seperti mana yang kita sebelum ni kita pernah buat kunjungan hormat kepada BITKOM, dan kita dah ada mutual agreement lah untuk tujuan kita kena pasti produk-produk dan juga untuk kita bantu untuk commercializekan bersama dengan BITKOM lah, bantuan BITKOM. Puan Azhar. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor menjawab soalan tersebut. Ada lagi soalan daripada tuan-tuan? Jika tak ada macam tu, saya cakap lagi sekali, nak ingatkan lagi sekali, disebutkan dalam chat box dan ingin mengucapkan terima kasih dan sekian sahaja daripada kami pada hari ini. Okay, Assalamualaikum dan have a nice day. Terima kasih. Terima kasih Prof. Thank you semua. Okay, sama-sama. Semoga berjaya semua. Ah. Support lah Dr. Ang. Oh. Thank you Prof. Sokongan. Okay, terima kasih semua. Thank you Dr. Ang, Dr. Azifah. Bye. Sama-sama. Bye. Alhamdulillah.